أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan belajar tentang satu kitab yang bertajuk Membongkar Rahsia Syurga dan Neraka. Kitab ini dikarangkan oleh Dr. Omar Sulaiman Al-Asqar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah neraka yang menyala-nyala, tempat penyiksaan manusia yang derhaka, adalah ciptaan Allah? Apakah syurga juga ciptaannya? Baik. Apakah yang menjadi persoalan, iaitu apakah syurga dan neraka itu makhluk Allah ataupun bukan? Baik, di dalam bab akidah, At-Tahawi menyebutkan bahawa syurga dan neraka, keadaan kedua-duanya adalah ciptaan Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bahawa kita kena tahu bahawa segala apa yang ada di atas muka bumi ini, di langit, di bumi dan di antara keduanya, itu semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah, termasuk syurga dan neraka. Apakah syurga itu terjadi dengan sendirinya? Apakah neraka itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Allah Ta'ala yang menciptakan. Baik, keadaan keduanya itu tidak rosak selamanya, tidak juga akan binasa atau musnah. Maknanya syurga dan neraka ini, bagi pendapat ulama yang bernama At-Tahawi ini, iaitu syurga dan neraka ini tidak akan musnah. Kerana apa? Kerana sifatnya, iaitu ingin menyiksa kepada neraka yang tidak akan musnah, iaitu sifatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyiksa bagi mereka yang menderhaka, yang tidak taat kepada Allah, yang kufur kepada Allah, yang syirik kepada Allah. Golongan ini akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada, berdasarkan ayat Al-Quran.
Nampak tak? Kita ada baca surah Al-Bayyinah, jazaan bima innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan amal kebaikan, amal yang baik, mereka itulah akan mendapat balasan yang baik. Jaza, balasan kepada mereka itu di sisi Tuhan mereka, iaitu jannatu adnin, syurga yang mengalir di bawahnya, tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir, sungai yang cantik-cantik, yang indah-indah di bawahnya. Khalidina fiha abada, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Bermakna dari bermula syurga itu diciptakan, neraka itu diciptakan, sehinggalah selama-lamanya tidak akan musnah. Bermula ia dicipta. Ini berbeza dengan siapa? Pencipta. Pencipta Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, sesungguhnya dia Allah adalah Tuhan yang ahad, esa. Tak ada lain, tidak ada yang lain yang boleh menciptakan selain daripada Allah. Ini berbeza dengan keadaan sekarang. Kita tengok contoh, kita ambil yang mudah. Kita nak satu kilang ni dia membuat kereta, menciptakan kereta. Apakah ciptaannya itu setanding dengan Allah? Tak. Terjadinya ciptaan itu adalah dengan izin Allah. Kalaulah Allah Ta'ala tak izin, tidak akan berlaku. Baik, ini yang ulama kata syurga dan neraka ini kekal selama-lamanya. Kita tidak. Manusia kekal tak? Alam kekal tak? Langit kekal tak? Bumi kekal tak? Tak. Sampai satu masa yang ditentukan akan binasa. Bila? Kiamatul kubra, kiamat besar. Maka apa yang kita dapat lihat, langit, bumi dan sekalian yang ada di antaranya, termasuk manusia, binatang dan lain-lain, akan musnah binasa. Yang tak musnah, Allah kekal selama-lamanya. Syurga dan neraka itu tidak musnah sejak diciptakan. Sejak Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka, maka tidak akan musnah lagi. Baik. Seterusnya, siapa yang dikehendaki oleh Allah masuk ke dalam syurga, berarti itu suatu anugerah yang tidak terkira. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah masuk ke dalam neraka, berarti ianya merupakan suatu keadilan Allah baginya. Baik, kita ambil contoh orang Islam dan orang kafir. Orang Islam apabila dia beramal dengan kebaikan menurut perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dia taat kepada Allah,
taat kepada ibu bapanya dan menghormati orang tua-tua, maka orang ini akan dimasukkan ke syurga. Maka orang ini, golongan inilah yang dikatakan orang yang berbahagia kerana mendapat anugerah Allah itu. Anugerah masuk ke dalam syurga ni memang tidak ada nilai yang kita nak tebus untuk masuk, melainkan amal, iman, Islam. Tak boleh kata tak apa, nanti mati aku ada 1 juta, bawa 1 juta ke akhirat nanti, bayar ikut table bawah table. Tak boleh. Di sana nanti, di hari hisap nanti, untuk menghisap amalan kita, tak ada lagi dah, tak ada lagi orang kata nak sogok-sogok, nak rasuah-rasuah dah. Kerana yang menjadi hakim itu adalah Allah, bukan manusia yang menjadi hakim. Allah yang menjadi hakim. Allah yang akan menghakimi mereka ni semua, manusia-manusia ni semua. Tak ada dah nak rasuah-rasuah. Kita kalau mati pun banyak harta pun, harta tu tak bawa masuk ke kubur. Nampak? Betul tak betul? Kita mati, walau kita ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, tak masuk bawa kubur pun. Harta tu akan tinggal di atas dunia. Jangan jadi Cina. Cina dia tipu tu. Dia masuk, dia bawa kereta, tapi bukan kereta betul. Kereta kertas tu, kotak tu, bawa masuk. Lambang Mercedes tu pun dilukis saja. Duit sama juga, duit tipu, bukan duit betul. Dia merasakan kekayaan dia itu boleh dibawa masuk ke dalam. Tak, sebenarnya tidak. Ada tuan-tuan tengok, kalau orang Islam nak dikebumikan, dibawa masuk kereta sekali, tak ada. Kalaulah boleh buat macam tu, agak-agak 10 ekar tanah wakaf tak cukup. Kalau seorang ada 4 biji kereta, 4 dia nak bawa masuk, berapa besar kubur dia. Nampak? Benda harta ni tak bawa masuk ke dalam. Dan bagi orang yang kafir pula, mereka ni engkar, tak mau taat kepada Allah, apa yang diutuskan oleh Allah, iaitu Rasul berdakwah kepada mereka. Mereka tak mau dengar, tak mau terima. Golongan yang macam ni akan dimasukkan ke dalam neraka. Golongan ini yang ulama kata golongan yang sangat malang. Ada tak orang Islam yang masuk neraka? Ada. Jangan kata kita sudah Islam, kita beragama Islam, kita selamat daripada neraka. No, belum tentu lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita dilahirkan atas kad pengenalan tu ada tulis Islam, belum menjamin lagi bebas daripada neraka. Kerana apa? Macam yang saya katakan tadi, nak masuk syurga ini nilai dia adalah amal, iman. Kalau atas kad pengenalan tulis Islam tetapi solatnya tidak, solat tidak, main judi, minum arak, nampak tak?
Dia langgar tak perintah Allah? Apabila orang Islam yang melanggar perintah Allah, mereka ini akan diazab di neraka. Tetap diazab di neraka. Kerana apa? Orang yang meninggalkan solat ini cukup berat. Bukan main-main punya cerita. Orang yang meninggalkan solat, menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, yakni dia waras, dia mengetahui bahawa solat itu wajib ditunaikan, maka dia telah menjadi kafir serta merta. Nampak tak, tuan-tuan? Kalau dah jadi kafir, di manakah tempat dia nanti? Syurga ke neraka? Sudah tentu neraka. Orang yang minum arak, orang yang minum arak, akhirat nanti pun akan diazab. Selagi mana di hatinya tetap yakin bahawa Allah adalah Tuhan, walaupun Nabi kata orang yang ada di dalam hatinya kalimah la ilaha illallah, walau sebesar biji sawi sekalipun, dia tetap akan masuk ke syurga. Tetapi dia kena azab dulu, nak bersihkan dosa-dosa dia dulu. Dah bersih baru dimasukkan ke syurga. Kerana syurga itu sifatnya bersih. Syurga sifatnya bersih, kena bersih baru boleh masuk. Dibandingkan dengan orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat, menurut ulama, ada setengah ulama mengatakan dia telah kafir. Dan ada setengah ulama mengatakan orang ini telah kufur nikmat. Kafir dan kufur nikmat satu perkara yang berbeza, tidak sama. Kafir terbatal Islamnya. Kufur nikmat dia masih lagi ada harapan. Tapi kedua-duanya kalau boleh dielakkan. Baik, itu dia. Orang yang masuk syurga adalah orang yang berbahagia, orang yang cukup beruntung. Orang yang masuk neraka adalah orang yang sangat malang. Na'udzubillah min zalik. Baik. Berasaskan penjelasan seperti ini, Muhammad bin Azil Izzi Al-Hanafi memberi penjelasan, komen. Syurga dan neraka keduanya adalah ciptaan Allah. Bilakah waktu diciptakannya? Ni dia tanya. Syurga dan neraka itu ciptaan Allah. Bila masa syurga dan neraka ni diciptakan? Agak-agak tuan-tuan bila syurga dan neraka ni diciptakan? Baik, kita tengok. Menjawab pertanyaan ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahawa syurga dan neraka diciptakan Allah dan sekarang ini pun telah ada. Nampak? Sekarang dah ada dah.
syurga dan neraka tu. Baik, sambung sikit lagi. Dan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disangkal oleh aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini mereka memiliki pendirian yang berbeza dengan mengatakan bahawa betul Allah yang menciptakan syurga dan neraka, tetapi ciptanya syurga dan neraka itu apabila kiamat nanti. Beza. Dia yakin syurga dan neraka itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, tetapi dia memiliki pendirian sendiri, iaitu dengan mengatakan nanti kiamat nanti baru syurga dan neraka ni wujud, sekarang tak ada. Tapi pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa syurga dan neraka telah wujud. Nampak? Satu pandangan yang berbeza. Baik, apa buktinya? Kita tengok dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab sakit. Sesungguhnya demam itu atau demam yang berat itu berpunca daripada bahang api neraka. Jadi sejukkanlah ia dengan air. Ni Nabi sabda. Kita demam panas, biasanya demam ni panas lah, kebiasaannya. Bila demam, badan kita panas, Nabi kata panas itu adalah daripada bahang api neraka. Ini menunjukkan bahawa neraka dah ada. Salah satu bukti neraka dah wujud dah. Dan Nabi pesan, bila badan kita panas, sejukkan dia, mandi, bagi bahang tu keluar daripada badan. Tapi kita ni lain macam sikit. Bila kita demam, badan kita panas, kita selubung. Betul tak? Kita selubung dengan selimut. Jadi bila kita selubung dengan selimut, bagaimana bahang tu nak keluar, nak bebas? Dia keluar daripada badan, tetapi masih terkumpul dalam selimut tu. Bila dia berkumpul, dia masuk balik dalam badan, panas balik. Jadi yang teori yang sebenarnya ialah mandi, banyakkan mandi, kerap mandi, bagi sejuk. Sebab tu kalau pesakit-pesakit di hospital, contoh kena demam denggi, apabila dimasukkan ke ward ICU, tidak dibenarkan pakai baju, duduk dalam aircon tu. Betul tak? Siapa pernah masuk ICU? Pernah masuk ICU? Pernah berada di dalam ward ICU? Tak pernah? Saya pernah. Masa tu saya kena demam denggi berdarah, dimasukkan ke dalam ward ICU. 3 hari doktor tak bagi pakai baju, pasal nak reducekan, nak kurangkan bahang yang ada, panas yang ada. Ni teori betul. Abang ipar saya doktor, dia pun pesan, kalau panas jangan selubung, bawa banyakkan mandi, dan jangan pakai baju. Tapi dalam rumah lah, jangan keluar, jangan tak pakai baju keluar rumah pula. Suka jiran sebelah ni. Tambah kalau perempuan, laju je laki keluar. Dalam rumah, dalam bilik tu
jangan apa memakai selimut dan apa pakaian. Bajulah, bagi haba tu keluar. Tu teori. Bagi saya yang tu betul. Saya pun amalkan. Baik. Yang kedua, hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Apabila salah seorang di antara kamu diserang demam, dan demam itu adalah percikan api neraka. Tadi bahang, yang ini percikan api neraka. Maka hendaklah dipadamkan demam itu dengan air sejuk, dan hendaklah berendam di dalam sungai yang mengalir. Nampak? Rupanya doktor ni semua ambil daripada hadis ni. Belajar agama juga, bukan belajar bidang doktor, kedoktoran semata-mata. Hendaklah dia mandi selepas subuh dan sebelum terbit matahari. Hendaklah dia mengucapkan yang bermaksud dengan nama Allah, dengan namamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba-Mu dan benarkan bimbingan Rasul-Mu. Ni Nabi sebut bila demam mandi, dan tidak digalakkan apabila kita demam kita berendam dalam dalam bilik itu ada batap. Tak bagus, sebab air tu bertakung. Bila air tu bertakung, uap tu akan berkumpul di situ juga. Bila keluar kumpul masuk balik, keluar kumpul masuk balik. Nabi pesan, kalau tak nak mandi kat sungai pun, mandilah air yang mengalir, yang tidak bertakung. Tu dia. Sebab tu kita di sini, kalau kita cek suhu lah pakai penembak tu, kena naik motor ni tengah panas, suhu tu akan tinggi. Nak reduce dia macam mana? Senang je. Tuan-tuan pergi dekat pipe air tu, cuci muka, basuh kepala sikit, dia akan turun. Nampak? Betul tak betul apa yang Nabi cakap? Betul. Kalau tak percaya, esok tuan-tuan boleh buat. Baik. Dan dalam riwayat yang lain, ketika mana Nabi sedang mengimami solat berjemaah bersama dengan sahabat ni, sampai satu ketika Nabi mengelak macam ni. Dia mengelak. Jadi lepas solat, sahabat ni tanya, "Ya Rasulullah, kenapa dalam solat tadi kami lihat kamu macam mengelak sesuatu?" Nabi cakap, "Aku melihat satu bola api tu daripada neraka hadir. Jadi aku elak." Nah, walaupun Nabi je nampak, tapi kalau kita pun nampak seorang je, kita elak tak? Elak juga. Kok jadi betul. Inilah dalil-dalil yang membuktikan bahawa syurga dan neraka itu telah pun wujud. Bukan pada zaman kita, zaman umat Nabi Muhammad, bukan. Sejak dulu lagi dah ada dah. Zaman umat Nabi Muhammad ni, syurga neraka dah ada. Nabi Adam pun apabila diciptakan, duduk di mana? Sebelum turun ke bumi, duduk di dalam syurga. Kerana makan sebiji buah, lalu Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke
dunia. Itu sebagai asbab. Apa yang berlaku itu atas izin, atas ketentuan Allah. Dan apabila isyak pun okey, baik, apabila peristiwa Isra' dan Mi'raj, apabila Nabi dimi'rajkan, naik ke langit sampai langit yang pertama, Nabi jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam terus memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebut nama Muhammad. Jadi Rasulullah pelik. Rasulullah tanya pada Nabi Adam, bagaimana kamu tahu namaku Muhammad? Nabi Adam cakap, sewaktu aku ada di syurga dulu, aku dah nampak dah di dinding syurga tu tertera kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini membuktikan pada terciptanya Nabi Adam itu pun telah wujud syurga. Maknanya syurga dan neraka ni lama dah wujudnya. Cuma kita menunggu masa untuk memasukinya. Jadi nak masuk syurga kena beramal dengan amal yang baik, kena taat perintah Allah. Kena tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kena taat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pasal Rasulullah lah nabi kita ni. Nabi kita sahaja yang mana di akhirat nanti bagindalah yang mendapat keizinan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kita beruntung umat Nabi Muhammad. Nabi lain tak ada. Nabi lain di akhirat nanti tidak mendapat kelebihan seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau boleh, Nabi-Nabi pun nak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dirinya Nabi. Hanya seorang Nabi, seorang Nabi yang diizinkan Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Siapa? Agak-agak Nabi? Ya, Nabi Isa. Kan? Nanti nak akhirat, nanti nak sampai waktu kiamat, Kiamatul Kubra, Dajjal pun dah keluar, Imam Mahdi pun dah muncul. Maka mereka yang mengikut Imam Mahdi ini akan dibawa ke berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa akan pimpin, tapi mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa. Tapi apakah Nabi Isa nanti di akhirat nanti dapat syafaat Nabi? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan tidak, kerana Nabi Isa seorang Nabi.
dia ada umatnya. Ada yang berkata dapat, tetapi tidak seperti umat Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Baik. Jadi sebelum kita mengakhiri kuliah maghrib pada malam ini, saya ingin pesan terutama buat diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Dah macam khutbah Jumaat dah pula. Mentang-mentang imam ni baca khatib, itu yang dia hafal. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Kita dekatkan diri kita dengan Allah. Perbanyakkan amalan dengan yang boleh mendatangkan manfaat di akhirat nanti. Perbanyakkan amalan yang boleh menuntun kita masuk ke syurga. Dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita tinggalkan sedaya upaya. Jangan ikut. Kalau kita nampak kawan kita buat, kita tegur. Jangan kita biarkan, jangan kita ikut. Tegur dengan cara yang berhemah. Kerana apa yang kita ada di atas dunia ini semua dugaan saja, ujian saja. Ujian yang paling hebat adalah orang yang berharta, yang Allah Ta'ala kurniakan dia ni seorang yang berharta, orang yang mewah. Orang ini tinggi ujiannya. Kerana apa? Salah satunya, apabila banyak harta, takut nak keluar zakat, takut nak bersedekah, takut nak berinfak. Dia takut, dia risau bila dia bersedekah, bila dia bayar zakat, bila dia berinfak, hartanya akan berkurangan. Tetapi orang yang bersedekah, ini, orang yang keluar zakat ini, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia. Bukan sekadar itu, Allah Ta'ala akan sucikan harta yang dia ada. Walaupun dalam harta yang dimilikinya itu terdapat sedikit, tapi dengan dia ini keluarkan zakat, sedekah, Allah Ta'ala akan sucikan balik, insya-Allah. Maknanya harta yang tidak bersih ini, dari segi dia tidak tahu, bukan dari segi dia tahu. Dia banyak duit sebab dia beli nombor ekor. Beli nombor ekor menang aja, first prize. 4 kali 7 nombornya naik. Contoh. Bukan duit itu yang disucikan, duit itu tetap haram. Maknanya harta yang tidak diketahui, insya-Allah Allah Ta'ala akan bersihkan, sucikan. Jadi jangan takut untuk bersedekah, berinfak, keluarkan zakat. Berapa ramai yang tak keluarkan zakat? Yang dibayar zakat fitrah, itu pun bayar RM7 satu kepala. Makan beras mahal, bayar RM7. Tak nak petikai bab tu lah. Tapi kita muhasabah diri. Kalau kita mampu, kita makan beras baik, kita mampu lebih, kita bayar lebih. RM14 je pun, contoh. RM14 7, 14, 21.
Kalau berdua 21 baru RM42. Tapi takut nak keluar, bayar RM7 je. Bila Amin ni tanya ni, bila Amin tanya, ni bayar yang mana satu ni? Datang pakai kereta Mercedes, datang rumah Amil ni, Amil zakat ni, nak bayar zakat fitrah, bawa kereta Mercedes BMW parking depan-depan, siap horn lagi nak bagi tahu. Bila Amil ni tanya nak bayar kategori yang mana, RM7 dah lah, anak ramai. Nampak kedekut ni, kedekut. Bukan minta RM700, RM7. Kata anak 5 orang, kata tanggungan 6 orang, RM21. RM21 kali 7 berapa? Tuan-tuan kira, saya matematik fail. Sampai tak beribu? Tak sampai, ratus je. Betul? Ratus je kan? Harta banyak dalam bank ni berpuluh ribu ada, belas ribu ada. Bayar zakat RM7, tak patut lah. Nampak? Baik. Dan apa ke tadi? Tadi zakat, sedekah. Banyakkan amal kebaikan. Dan carilah satu amalan yang mana amalan ni boleh bawa kita ke syurga, permudahkan urusan kita. Salah satunya amalan apa? Baca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, nanti di akhirat nanti Al-Quran ini yang dia baca tu akan menjadi yang memberi syafaat kepada dia. Maknanya pertolongan. Ini pertolongan daripada Al-Quran dengan izin Allah. Nampak? Baca WhatsApp boleh, takkan baca Al-Quran pun berat. Baca Al-Quran tak semestinya macam ni. Sekurang-kurang kalau tuan-tuan jalan baca Fatihah pun Al-Quran juga. Tapi sebaiknya buka kitab khatam kan. Dan akhir sekali, jangan kita melakukan satu perkara yang boleh merosakkan amalan kita, ibadat kita. Dan jaga, ni saya pesan pada diri saya sendiri dan tuan-tuan dan perempuan sekalian yang mana masih ada ibu dan bapa, jangan sekali-kali menderhaka kepada mereka, menderhaka kepada ibu. Kerana apabila sudah menjadi anak yang derhaka, maka tidak ada bau syurga baginya. Begitu juga dengan isteri. Jangan menderhaka kepada suami. Kerana apabila seorang isteri yang menderhaka kepada suami ini, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahawa apabila matinya seorang perempuan dan dia mendapat keredaan daripada isterinya, daripada suaminya, maka syurgalah dia. Kalau suaminya tak redha, suaminya tak restu apa yang isterinya buat, maka dia telah menjadi isteri yang derhaka. Isteri yang derhaka tidak mendapat bau syurga. Baik, ini banyak. InsyaAllah, mudah-mudahan jika ada kelapangan masa, InsyaAllah kita akan sambung lagi kitab membongkar rahsia syurga dan neraka ni, InsyaAllah. Jadi segala apa yang disampaikan itu, ilmu yang kita dapat itu, moga-moga ianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu tersebut Allah Taala permudahkan
segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada sifat mazmumah. Moga-moga dengan ilmu tersebut memudahkan untuk kita menjalankan amal ibadah dengan mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana taqabbal Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.